Demikianlah sabda sallallahu alaihi wasallam. Ini dia tukar pula kepada seorang suami pula, seorang ayah, seorang bapa. Bapa seorang suami wajib memberi nafkah yang selayaknya kepada isterinya dan kepada anak-anaknya, dan orang-orang yang wajib ia tanggung. Mak bapa wajib tanggung dengan dua syarat. Pertama, dia memang miskin. Yang kedua, dia sudah terlalu tua, sudah tidak boleh lagi mencari nafkah. Wajib anak menanggung nafkah bapaknya. Wajib. Itu dia. Dan kedua orang tua dia tidak boleh bagi zakat, pasal dia yang tanggung. Syaratnya dua saja, miskin dan tua, uzur, tak boleh bekerja. Wajib anak yang menanggung perbelanjaan kedua orang tuanya. Sebagaimana orang tua dulu wajib memberi nafkah kepada anaknya waktu anaknya kecil dan miskin. Itu syarat. Jadi dia kata suami pun jangan marah isteri pada tempat yang tak selayaknya dimarah. Hendaklah ditegur kalau suatu itu yang tak sesuai dilakukannya. Jangan dimarah mereka itu sepanjang-panjang zaman. Silap marah, silap marah. Betul tak terima kasih pula. Kalau dia masak nasi betul, tidak pula ia terima kasih. Tapi kalau salah, dia marah. Kita betul macam lampu merah. Jalan hijau terjalan, merah kita berhenti. Langgar lampu merah, kena saman. Kita berhenti lampu hijau, tak dapat apa-apa ganjaran. Dalam Islam tak. Kalau kita buat baik, dapat pahala. Kita tidak isap rokok kerana kita kata makruh, dapat pahala. Ninggalkan minum arak kerana takut kepada Ta'ala, dapat pahala. Mana tinggal pun dapat pahala, buat pun dapat pahala. Positif dapat, negatif pun dapat. Kita dengan isteri pun begitu. Isteri ini hendaklah dianggap sebagai rakan seperjuangan, bukan hamba. Kalau dia penat, jangan kita senang lenang je, nak suruh-suruh cepat. Balik je petang 5 ke 6, kopi O 2, mi goreng 1. Ingat restoran ke? Begitu. Salah. Warrajul ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhu, dan seorang laki-laki yang berumah tangga berahli, ia sebagai pemelihara dan penjaga dan pengurus atas orang-orang rumahnya, dan ialah yang tertanggung daripada baik jahat yang diperbuat ahli rumah itu. Maknanya isteri kita yang tanggung jawab. Kalau kita semayang, dia tak semayang, kita masuk neraka. Dia semayang, kita semayang. Isteri semayang, suami tak semayang, isteri masuk surga. Pasal kuasa isteri tak ada pada suami, kuasa dia tak ada. Suami ada kuasa kepada isterinya. Awak mesti semayang. Kan ada undang-undang dia. Tak ikut, dianggap menderhaka pada suami, menderhaka pada Allah Ta'ala. Tinggalkan dari tempat tidur. Tidur bawah katil, berasa. Degil juga, mula-mula nasihat. Degil bau, tinggalkan tempat tidur. Tapi tidak boleh tidur surau, tak boleh. Kita tidur rumah juga. Tidur beranda boleh, bilik air boleh. Sukatilah. Degil juga bau pukul. Pukul sekadarnya, yang tidak mencacatkan badannya. Jangan pukul mukanya, nanti rosak mukanya. Jangan pukul badannya, rosak anggotanya. Ambil kain pelikat, pukul sikit dah. Tapi action mak dia tak sakit pun. Payah pula gitu. Kemudian isteri pula. Isteri jadi pemelihara rumah suaminya. Isteri apabila ia tinggal di rumah suaminya, tentulah rumah itu di bawah jaganya dan pemeliharaannya. Maka yang lazim atas isteri, jaga harta suami, pelihara daripada membinasakannya, dan tidak diboroskan dengan tidak izinnya. Seperti taruhnya wang di rumah, atau beras, atau kain, pakaian, janganlah isteri boroskan.
dan jangan memberikan pada sesiapa yang tidak dengan seluruhnya dan sukanya, atau dibuang-buang kemudian daripada telah banyak dimasak. Bahkan memasak dan makai apa-apa yang di rumah itu pun adalah dengan sepatutnya, dan apa yang patut diuruskan oleh isteri dan meraihkan wajib atasnya, uruskan dan raihkan suami atau orang-orang tandangannya, wanita rumah, dan memelihara menjaga anak-anak dan kuli-kuli di rumah. Maka semuanya lazim atas isteri. Maka apabila taksir isteri itu dari pemelihara menjagakan atas kadar upayanya, maka atasnya tertanggung baik jahat yang jadi itu. Maka itulah yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri pun begitu juga. Isteri pemelihara rumah, jaga rumah. Jangan membenarkan sesiapa masuk ke rumah tanpa izin suaminya. Dan jangan keluar rumah kalau tidak seizin suaminya. Suami pun pula tak boleh pula buat undang-undang, awak jangan keluar ke mana-mana, apa hal pun jangan. Jangan terbakar rumah, tak pasal kawan tu. Sebabnya zaman Nabi seorang perempuan ditinggalkan oleh suaminya dan musafir, dan suaminya berpesan, awak jangan ke mana-mana. Nak pesan tu, tuan-tuan, jangan buat begitu. Awak nak keluarlah kalau ada hal, tak apa. Ini dia buat syarat mutlak, awak jangan ke mana-mana. Tiba-tiba suami, mak dia sakit, dia nak pergi ziarah. Suami pesan jangan ke mana-mana. Dia pun hantar utusan minta kepada Nabi kebenaran. Ya Rasulullah, Syasanuni, suaminya pesan jangan keluar ke mana-mana. Maknya sakit, dia nak ziarah, boleh ke tidak? Nabi kata tidak ada jalan baginya untuk menziarahi ibunya. Tidak ada jalan baginya untuk menziarahi ibunya. Tak pergi dia. Tak lama dengan berita, mati pula mak dia. Hantar utusan lagi Rasulullah, ya Syanu nak ziarah mak dia, mak dia meninggal. Nabi kata tidak ada jalan untuknya untuk ziarahi ibunya. Tak pergi dia. Pasal suami pesan jangan keluar. Meninggal maknya, dan ada riwayat mengatakan bahawa Nabi bermimpi maknya masuk syurga. Pasal mak itu telah berjaya mendidik anaknya menghormati suaminya, mentaati suaminya. Kan mahal tu. Sekarang tidak ulang kadang mak mentua acumlah anak dia, minta cerai pada suami dia. Tu kelebihan orang sekarang pula. Mak mentua buat apa, suami kau tu duit minta dia, minta cerai, kau cerai kan? Banyak berlaku sekarang ni. Mak mentua tahan anak dia, tak bagi balik rumah suami dia. Banyak berlaku sekarang. Ini masalah. Yang keduanya, mak lah jangan ganggu hal ehwal rumah tangga anaknya. Dinasihatkan supaya ia mentaati suaminya. Sayyidina Ali berpesan kepada kepada Fatimah, wahai Fatimah, kalau Ali marah kepadamu dan dia tak maafkan kesalahanmu, selepas itu kau mati wahai Fatimah, aku tak sembahyangkan jenazahmu. Kan berat tu. Nabi pun pesan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mana-mana orang perempuan mati, meninggal dunia, dan suami masih sayang kepadanya, dia akan masuk surga. Makna masuk surga tu kan mudah. Nak masuk neraka pun mudah juga. Lawan ajalah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa hiya mas'ulatun anhum, dan isteri itu ialah yang memelihara, menjaga atas rumah suaminya, dan ialah yang menanggung baik jahat yang jadi dari isteri rumah suaminya. Maknanya isteri di rumah dia bertanggungjawab. Jadi kalau tengok dalam bab kekeluargaan pula, dia kata hendaklah isteri itu berusaha mencari jalan supaya suami apabila balik tidak melihat sesuatu yang menyakitkan hatinya. Itulah. Mana suami tak suka sampah. Sebab suami sampai cepat-cepat buang sampah. Begitu.